Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Syukur yang akan mengendalikan program transisi pendidikan Islam tingkatan 1. Jadi tujuan diadakan program ini ialah untuk memperkenalkan kepada anda tentang mata pelajaran pendidikan Islam sekolah menengah yang mana dia agak berbeza dengan sekolah rendah. Jadi semoga program ini dapat memberikan gambaran kepada anda tentang mata pelajaran pendidikan Islam yang akan anda lalui pada tahun ini. Baik, yang pertama saya akan terangkan tentang buku teks tingkatan 1 yang anda akan gunakan. Yang di sebelah kanan tu adalah kulit depan buku teks anda. Okey. Dia buku ni berwarna biru di bahagian atas dan di bahagian bawah tu merupakan gambar Masjid Nabawi, iaitu masjid yang terletak di Madinah. Baik, seterusnya. Yang kedua saya nak terangkan tentang buku panduan dan rekod pencapaian penilaian perkara asas fardu ain yang dikenali sebagai PAFA. Okey. Ada biasanya pada awal tahun saya akan ditanyalah, Ustaz boleh gunakan buku PAFA sekolah rendah tak? Jadi jawapannya tak boleh. Sebab perkara yang ada di dalam buku PAFA sekolah rendah dan menengah ni berbeza. Jadi soalannya berbeza, jawapannya juga berbeza. Jadi kesimpulannya pada tingkatan 1 ni kena beli buku yang barulah, buku PAFA. Okey. Baik, yang ketiga saya nak terangkan tentang buku tulis yang akan digunakan. Okey. Jadi lain guru dia menggunakan pendekatan yang berbeza. Okey. Jadi bagi saya menggunakan buku yang kecil. Buku yang bersaiz kecil yang biasa digunakan tu bukan bersaiz besar. Jadi saya gunakan satu saja buku. Jadi kalau buku ni dah habis baru kita tambah dengan buku yang kedua. Okey, jadi bahagian atas tu tuliskan nama anda. Yang kedua tu bahagian darjah dan tingkatan tuliskan nama kelas. Perkara tuliskan pendidikan Islam. Jadi ada buku yang nak tuliskan nama guru, ada buku yang tak nak tulis nama guru. Jadi nama guru tak payah tulis, tak apa. Okey. Baik, seterusnya kita tengok bagaimana pemarkahan diambil sepanjang anda berada di sekolah ini. Okey. Jadi markah yang kita biasanya akan masukkan dalam sistem SAP iaitu sistem analisis peperiksaan sekolah. Terbagi kepada dua, satu ujian ataupun peperiksaan bertulis dan yang kedua pentaksiran berterusan. Bagi ujian bertulis kita peruntukkan markah 80 markah, manakala pentaksiran berterusan kita ambil 20 markah. Biasanya ujian bertulis ni markah penuh adalah 100. Kemudian cikgu akan ubahkan menjadi 80%. Okey. Baik, pada bahagian B, pentaksiran berterusan ni memperuntukkan 20%. Jadi pentaksiran berterusan ni melibatkan bagaimana penglibatan murid-murid di dalam kelas. Adakah dia menunjukkan murid yang berpengetahuan dan faham terhadap pembelajaran itu, dia beradab, semua itu diambil kira. Okey. Kalau pada zaman PKP kita tengok kehadiran dia,
Dia berinteraksi di dalam kelas, cikgu bertanya dia dapat jawab. Okey. Manakala ujian PAFA ni pada kita boleh rujuk pada ni lah, pada buku PAFA bahagian belakang tu ada dia punya borang dia. Sama saja borang tu dengan borang yang ada pada guru. Apa yang akan ditanya. Manakala yang lain adalah ujian tilawah, kita akan bincangkan selepas ni. Kemudian ujian hafazan yang mana semua murid-murid yang ambil mata pelajaran pendidikan Islam ni akan melalui perkara-perkara tersebut. Baik, seterusnya kita tengok bagaimana ujian bertulis itu dikendalikan. Okey. Baik, ujian ataupun peperiksaan bertulis yang dikendalikan bagi mata pelajaran pendidikan Islam ialah masa yang diperuntukkan adalah selama 2 jam. Okey. Baik, jenis-jenis item, bagaimana soalan yang terdapat dalam soalan pendidikan Islam bagi instrumen PT3 ni. Maksudnya PT3 ni tingkatan 1, 2 dan 3. Okey. Okey, jenis-jenis dia adalah pertama aneka pilihan, iaitu soalan A, B, C, D. Ini melibatkan 20 soalan. Okey, pada bahagian A. Kemudian bahagian objektif. Objektif ni maksudnya bukan A, B, C, D tu, bukan aneka pilihan. Tapi dia jawapan yang tetap. Dia tak ada jawapan yang selain pada yang diberikan. Okey. Contohnya tandakan right atau pangkah pada jawapan yang betul dan pangkah pada jawapan yang salah. Ataupun gariskan jawapan yang betul. Lagi apa? Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberikan. Jadi jawapan yang lain tak ada, melainkan jawapan yang diberikan sahaja. Okey. Baik, seterusnya subjek respon terhad dan subjektif respon terbuka. Ini bermaksud soalan ditanya, maksudnya soalan jawapan dia terbuka. Dia tidak terhad kepada jawapan yang ada pada guru. Okey. Jadi contohnya ditanya apakah faktor sesuatu terjadi. Jadi sesuatu terjadi tu dia banyaklah faktor dia. Jadi jawapan yang tu mungkin ada jawapan yang lain daripada yang ada pada guru. Okay? Kemudian soalan subjektif berstruktur ni maksudnya jawapannya pendek. Dia biasanya memperuntukkan sebanyak 4 markah. Ini soalan kebat lah yang memperuntukkan 4 markah ni. Okey. Baik, seterusnya. Kita bincang tentang bahagian-bahagian soalan. Okay. Bahagian A ni meliputi 20 soalan objektif yang aneka pilihannya itu A, B, C, D. Salah satu daripada A, B, C, D ni adalah jawapan yang tepat. Okay. Jadi dia melibatkan semua bidang dan semua tajuk. Okey, iaitu bidang Al-Quran, hadis, jawi, bidang akidah, bidang fiqh, bidang sirah, tamadun Islam dan akhlak. Okey. Seterusnya bahagian B. Bahagian B dia bukan soalan aneka pilihan lagi. Dia dah mula masuk kepada objektif berbagai bentuk dan subjektif berstruktur dan subjektif respon terbuka. Dia bermula pada bahagian B sampai bahagian B, C, D dan E. Okay. Pada bahagian B ni, dia melibatkan bahagian bidang Al-Quran, hadis dan jawi. Dia melibatkan soalan yang besar dia 2. Okay. Memperuntukkan 20 markah. Baik, seterusnya bahagian C. Mempunyai 1 soalan subjektif dan objektif. Objektif dia pelbagai bentuk, bukan aneka pilihan. Dia memperuntukkan juga 20 markah.
Baik, manakala bahagian D merupakan bidang fiqh. Dia juga satu soalan subjektif dan objektif. Juga memperuntukkan 20 markah. Okey. Baik, seterusnya yang terakhir bahagian E. Bahagian E ni melibatkan bidang sirah, tamadun Islam dan akhlak Islamiah. Okey. Sirah dan akhlak. Dia mempunyai satu soalan juga, soalan objektif dan subjektif, juga memperuntukkan 20 markah. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 100 markah. Daripada 100 markah tu, cikgu akan jadikan dia sebagai 80 markah. Okey. Baik. Bagi kebiasaannya, tingkatan 1 dia masih lagi alam perpindahan daripada sekolah rendah ke menengah. Biasanya soalan macam ni dia akan tanya, cikgu Ustaz mulakan di muka depan ke muka belakang. Okey. Jadi dalam video ni, bagi orang yang menulis dengan tulisan Rumi, okey, tulisan Rumi, orang ni mulakan indeks pelajaran dia. Okey, tengok macam mana dia tulis. Indeks ni pada kolom yang pertama dituliskan bil bermaksud bilangan. Tajuk yang keberapa. Okey. Kemudian tuliskan tajuk dia, dan bahagian akhir tu kita tuliskan tarikh. Okey. Maksudnya sesiapa yang nak tulis dengan tulisan Rumi, dia mulakan dengan daripada muka surat depan. Okey. Baik. Seterusnya, kita tengok video ni. Video ni berkaitan dengan murid yang nak tulis dengan menggunakan tulisan Jawi. Dia mulakan daripada belakang buku. Okey. Ini cara penulisan indeks, ataupun lebih dikenali sebagai isi kandungan tapi bagi buku tulis. Okey, kita mulakan pada garis sebelah kanan. Bahagian kanan tu sebagai bilangan, nombor dia. Okey. Kemudian tuliskan atas tu indeks. Okey. Tu cara ejaan dia, indeks. Okey. Kemudian pada bahagian kanan tu tulis bil, bermaksud bilangan. Okey. Yang tengah kita tulis tajuk. Dan yang sebelah kiri sekali kita tulis tarikh. Okey, tulis berapa hari bulan kita belajar pelajaran tu. Okey, yang ni bagi orang yang mampu tulis Jawi. Pada peringkat menengah ni patutnya isu ni tak timbul lagi lah. Siapa boleh tulis Jawi, siapa yang tak boleh tulis Jawi. Okey. Jadi siapa yang mampu tulis Jawi, dia boleh tulis Jawi. Siapa yang tak mampu, jangan buang masa. Nanti kan bila kita tulis lambat, tulis Jawi. Bimbang nanti tak faham apa-apa langsung pelajaran yang kita pelajari. Baik, itu berkaitan dengan cara penulisan dia mula pada depan atau belakang. Okey. Secara konsepnya macam inilah. Indeks yang akan ditulis sama ada mula pada muka surat depan ataupun belakang. Okey. Indeks pendidikan Islam. Bahagian kiri tu tulis bilangan, tengah tajuk, di sebelah kanan tu tarikh. Okey, jelas ya? Baik, sekarang kita bincangkan tentang apakah ayat-ayat yang perlu dihafaz. Okey, dia melibatkan 4 pelajaran. Bagi saya lah, antara tingkatan 1 dan tingkatan 2, ayat-ayat hafazan tingkatan 1 ni agak banyak sikit lah. Okey, dia melibatkan 4 pelajaran. Okey, kesemua ayat yang perlu dihafal adalah surah Al-Baqarah. Okey, kita tengok yang tu.
Baik, ayat hafazan yang pertama tu merupakan ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, iaitu bermula dengan Alif Lam Mim. Okey. Manakala ayat hafazan yang kedua merupakan ayat 201, iaitu bermula dengan Wa minhum man yaqulu. Okey. Kemudian ayat hafazan yang ketiga adalah ayat kursi. Kemudian ayat hafazan yang keempat, La ikrah fid din. Ayat hafazan kelima, Allahu waliyul lazina amanu. Ayat hafazan yang keenam, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat hafazan ketujuh, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Okay, ayat hafazan ke-8, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okay, jadi ayat hafazan pada tingkatan 1 ni agak banyak. Jadi kita ada caranya untuk mengekalkan ingatan bacaan ni. Jadi caranya adalah setiap kali kita nak masuk kelas, kita akan baca mana-mana bahagian yang kita nak ingat. Mana yang dah hafaz tu kita tinggalkan, kita akan baca. Setiap kali mata pelajaran kita akan mulakan dengan ayat hafazan yang kita masih belum hafaz lagi. Baik, seterusnya ujian bacaan. Ujian bacaan pada tingkatan 1 adalah melibatkan surah Al-Baqarah, iaitu juzuk 1 surah Al-Baqarah, bermula daripada Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Okey. Guru akan panggil murid ni, akan baca ayat ni sampai ayat seterusnya. Okey. Baik, bagi mana-mana murid yang masih lagi tidak mampu membaca Al-Quran, mungkin dalam keadaan suasana keluarga yang agak sibuk, dia tidak berkesempatan untuk mempelajari Al-Quran, bolehlah bawa Iqra' yang dia belajar di rumah, bawa Iqra' dan kita akan test, kita akan uji tahap bacaan dia, tahap mengenal huruf dia. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pada ayat hafazan. Okey, dalam tingkatan 1 ayat hafazan yang pertama ialah bacaan surah Al-Baqarah, iaitu Alif Lam Mim. Okey, sampailah wa ulaika humul muflihun. Okey. Baiklah, ayat hafazan yang kedua. Okey, ayat hafazan yang kedua ni agak mudah. Dia merupakan merupakan doa yang biasa dibaca oleh orang Islam lah. Okey, memang terkenal doa ni. Jadi biasanya murid tingkatan 1 ni dia memang hafal ayat ni. Ayat ni saya boleh anggapkan sebagai ayat yang bonus. Okey, macam bagi percuma je kepada murid iaitu ayat dia, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, manakala ayat hafazan yang ketiga ini juga merupakan ayat hafazan yang bonus yang biasa orang baca. Walau bagaimanapun dia agak panjang. Jadi mana-mana yang murid-murid yang jarang membaca ayat kursi, dia susah nak menghafaz ayat ni. Okay? Kerana ayat dia agak panjang. Tetapi kalau dia dah biasa mengamalkan, insya-Allah dia boleh menghafalnya. Kalau dia biasa pergi ke surau ke masjid, ayat ni biasa dibacakan. Baiklah, ayat hafazan yang keempat, ayat hafazan seterusnya merupakan ayat selepas ayat kursi. Okay? Yang ni ayat dia adalah La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang ni ayat pendek, tapi kalau orang yang tak biasa dengar, dia susah nak menghafalnya. Baik, seterusnya ayat hafazan yang kelima merupakan Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia merupakan ayat
sinambungan daripada ayat kursi tadi. Dia sama juga ayat pendek, tapi kalau orang yang tak biasa dia susah nak menghafalnya. Baik, seterusnya ayat hafazan yang ke-6. Ayat hafazan yang ke-6 ialah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard hingga akhir ayat. Baik, baik, seterusnya ayat hafazan yang ke-7 merupakan ayat sinambungan pada ayat hafazan yang ke-6 tadi. Okey, ayat hafazan ke-6, 7 dan 8 ni merupakan ayat yang terakhir bagi surah Al-Baqarah. Dia bermula daripada amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Okey. Baik, ini merupakan ayat yang terakhir untuk dihafaz, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat hinggalah akhir ayat. Baik, seterusnya saya nak terangkan tentang standard prestasi ujian bacaan dan hafazan ataupun yang lebih dikenali sebagai band 1, band 2, band 3 dan sampailah band yang ke-6. Baik, band 1 ni, tahap 1, murid boleh membaca surah Al-Baqarah dengan bimbingan. Maksudnya dia tak boleh baca. Tengok huruf pun tak tahu. Jadi cikgu sebut satu perkataan, dia ikut bacaan cikgu. Yang ni. Yang ni tahap 1. Ini jarang ada. Biasanya paling lemah pun murid dapat dia baca tahap 2. Baik, seterusnya tahap 2. Tahap 2 ni membaca surah Al-Baqarah dengan betul. Maksudnya ada perkataan yang betul dibaca. Terdapat kesalahan juga, tapi ada yang bacaannya betul. Contoh disebut huruf dengan baris dia tu, dia membunyikan dengan bunyi betul. Okay. Tapi terdapat banyak kesalahan tahap 2 ni. Baik, seterusnya tahap 3 ialah membaca surah Al-Baqarah dengan betul, lancar dan bertajwid. Yang ketiga ni dia mula tak ada kesalahan bacaan. Kesalahan-kesalahan yang besar tu tak ada. Tapi kesalahan kecil tu masih ada lagi lah. Okay. Dan dia mengikut bacaan yang tajwid. Dia menjaga hukum-hukum tajwid. Okay. Baik, tahap yang keempat adalah dia membaca surah Al-Baqarah dengan betul. Okay. Lancar, bertajwid, dan dia mengamalkan bacaannya. Maksudnya bila kita suruh baca, dia boleh baca. Okay. Dia mengamalkannya. Baik, seterusnya tahap 5. Tahap 5 ni adalah membaca surah Al-Baqarah dengan betul, lancar, bertajwid, mengamalkan bacaannya serta beradab. Maksudnya, waktu dia nak baca tu, dia jaga adab-adab ketika membaca Al-Quran. Tak adalah baca dengan main-main. Sambil-sambil baca dia gelak. Okay? Dia tak fokus. Yang kelima ni, dia menjaga adab-adab ketika membaca Al-Quran. Baik, seterusnya tahap 6. Tahap 6 ni ialah membaca surah Al-Baqarah dengan betul, lancar, bertajwid, mengamalkan pula tu dengan bacaannya dengan beradab, kemudian dia istiqamah. Berterusan, maksudnya bila-bila masa dia pada awal tahun dia dah hafal, akhir tahun dia masih lagi hafal, bermaksud dia masih lagi istiqamah. Awal tahun dia boleh baca, akhir tahun masih lagi boleh baca, bermaksud dia mengamalkan bacaan tu secara berterusan, istiqamah. Baik, seterusnya kita tengok apakah kandungan-kandungan yang kita akan pelajari ketika kita berada di tingkatan 1. Bagi sesiapa yang tidak ada buku teks, masih lagi belum dapat pinjaman buku teks, dia bolehlah mendapatkan buku teks digital dekat link yang saya lampirkan di sini. Okey. Baik, sekarang kita tengok bidang-bidang yang kita akan pelajari, iaitu bidang Al-Quran.
Pertama Al-Quran, kedua bidang hadis, ketiga bidang akidah, keempat fiqh, kelima sirah, keenam bidang akhlak. Okey. Baik, seterusnya. Inilah tajuk-tajuk yang kita akan pelajari ketika tingkatan 1. Okey. Dalam bidang Al-Quran bahagian hafazan. Okay. Yang pertama, pelajaran 1 hingga 4 ni merupakan ayat hafazan. Okey, mukmin yang bertakwa memohon kebahagiaan hakiki, Maha suci Allah, Allah penguasa yang mutlak. Okey. Ni tajuknya. Okey, ayat dia merupakan surah Al-Baqarah lah yang kita sebutkan tadi ya. Baik, seterusnya pelajaran kelima merupakan pelajaran tajwid. Okey. Baik, manakala pelajaran ke-6, 7, 8 dan 9 merupakan ayat kefahaman. Okey. Pada tingkatan 1 ni seronok kita belajar. Okey. Semua tajuk-tajuk yang menarik. Tajuk ayat kefahaman. Okey. Bagaimana iblis dia menggoda Adam, bagaimana Adam menghadapi dugaan, apakah ciri-ciri makanan halal. Tajuk dia semua menarik. Okey. Seterusnya bidang hadis. Tajuk 10 hingga 12. Yang pertama tu hadis sumber hukum, dia memperkenalkan apa di hadis. Kemudian tajuk ikhlas, dia perkenalkan satu hadis tu yang berkaitan dengan ikhlas. Kemudian hadis yang seterusnya berkaitan dengan jihad. Baik, seterusnya bidang akidah. Bidang akidah pun seronok juga kita belajar pada tingkatan 1 ni. Okay, bagaimana Islam ni sebagai agama fitrah, dia sesuai dengan fitrah manusia ni. Kemudian akidah Islam, perbincangan dalam ni agak menarik. Okay, kemudian beriman kepada Allah. Kemudian Asma'ul Husna, Allah mempunyai nama sebagai Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Kita akan bincangkan. Ini memang perbincangan yang menarik. Baik, seterusnya bidang fiqh. Bidang fiqh meliputi pelajaran 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okey, dalam tingkatan 1 ni dia melibatkan dia menerangkan tentang ibadah, jenis-jenis hukum, kemudian bersuci. Lepas tu suci daripada najis. Kemudian cara menyucikan najis, nama dia istinja. Okay? Wudu, mandi, solat. Apa yang menarik waktu tingkatan 1 ni, dia buku teks ni dia mengaitkan kita dengan unsur sains. Okay? Kalau kita buka tu banyak dia menyentuh tentang sains, dikaitkan dengan Islam. Okay? Baik, seterusnya bidang sirah. Bidang sirah ni melibatkan sirah Nabi, tentang riwayat hidup Nabi bermula daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Okay? Kemudian pada pelajaran ke-25 ni menerangkan tentang masyarakat jahiliah, bagaimana keadaan masyarakatnya sebelum kedatangan Islam. Kemudian kita mempelajari tentang Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu khalifah yang menggantikan pentadbiran negara Islam, menggantikan Rasulullah. Okay. Baik, seterusnya bidang yang terakhir adalah bidang akhlak Islamiah. Okay. Pada pelajaran 27 tu menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Okay. Pelajaran 28 menerangkan tentang sifat amanah. 29 tentang adab menuntut ilmu. Pelajaran yang ke-30 adalah adab bagaimana kita nak menjaga maruah diri. Okay? Baik, itulah saja yang dapat saya terangkan bagi mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 ni. Jadi sekian saja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberi. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan kata sepanjang saya memberikan taklimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.